Kumpul semua tenaga kita. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat, fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. BN Kejayaan bakal menjelma.
jelma. PN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi kita dalam Ruang Bicara Barisan Nasional. Hari ini kita membicarakan soal muka baru. Tagline kita masih lagi kestabilan dan kemakmuran. Dan itulah yang kita akan berikan kepada rakyat jika Barisan Nasional dipilih pada 19 hari bulan 11 2022 PRU ke-15. Dan bersama saya pada hari ini, pada malam ini, ialah Datuk Rais Yassin yang merupakan Adun Paya Rumput. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Dan yang berhormat merupakan Exco Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Melaka. Saya kena baca ni, sebab saya takut salah sebut. Kan? Dia punya tu panjang, jawatan dia. Salah seorang Exco dan merupakan calon muda yang diketengahkan semasa PRN Negeri Melaka, yang mana kita tahu Barisan Nasional telah memenangi 21 daripada 28 kursi DUN. Dan Wabi, kita membicarakan soal muka baru ini. Kita ingat masa PRN Melaka itu hari, Barisan Nasional mengenengahkan 70% muka baru. Ketika itu saya masih ingat banyak percakapan, macam-macam bisikan-bisikan yang mengatakan Barisan Nasional mungkin sukar untuk memenangi. Ada yang menyangkakan hanya 9 kursi, 10 kursi. Pelbagai tanggapan dibuat apabila Barisan Nasional berani untuk menengahkan muka baru. Jadi saya juga lihat pada ketika itu semacam ada sedikit tentangan di beberapa kawasan. Kerana apabila parti memutuskan untuk meletakkan muka baru ini, dia sudah pastinya akan menimbulkan sedikit orang kata bantahan di sana sini, kan? Bukan semua, di setengah-setengah tempat. Jadi mungkin peringkat awal bagaimana ketika PRN Melaka itu, bagaimana YB melihat keputusan itu dan keputusan meletakkan muka baru dan keputusan pilihan raya negeri itu. Okey, pertama sekali terima kasih kepada BNCOM dan Datuk Adnan sendiri kerana sudi untuk menjemput saya pada malam ini di dalam Ruang Bicara Nasional. Saya rasa teruja sebenarnya melihat tajuk yang diberikan ni untuk kita sama-sama ulas dan kupas. Pengalaman saya sebagai calon muka baru pada pilihan raya negeri Melaka yang lalu. Saya salah seorang daripada yang ramai-ramai kerana ketika itu calon daripada muka lama, termasuk Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, hanya 3 orang sahaja. 4 orang, minta maaf. Jadi saya nampak Alhamdulillah, sebenarnya kalau ikut dari peratusan itu, daripada penerimaan, kita cerita ke penerimaan jentera parti itu sendiri, saya rasa hampir lebih 80% tidak menjadi masalah ketika saya menjadi calon di DUN Paya Rumput. Tapi mungkin juga itu kerana DUN Paya Rumput saya itu adalah ketika itu penyandangnya adalah daripada Parti Bersatu. Jadi semangat mereka berkobar-kobar ingin merampas kembali DUN Paya Rumput ni. Tapi saya juga faham ada di tempat-tempat lain mungkin ada sedikit masalah dan sebagainya. Tetapi boleh saya simpulkan di sini, Datuk, ya. Saya dapat melihat kebersamaan dalam Parti UMNO ini sangat tinggi. Apabila tiba sahaja pengumuman calon, sebelum tiba kepada hari penamaan calon itu, mungkin akan ada masalah situ dan sini. Betul. Tetapi kami ketika itu, contoh macam saya di Tangga Batu, bapa angkat kami negeri Perak dan juga negeri Kedah. Bersama-sama bantu, kalau ada yang merajuk, pergi pujuk, cerita baik-baik, akhirnya mereka faham. Dan bila tiba hari penamaan calon itu, semua telah pun selesai. Betul. Jadi yang saya nampak di sini, kalau kaedah yang sama akan diteruskan, seperti yang Datuk Seri Presiden bagi tahu kali ini 70% muka baru. Mungkin akan daripada sekarang, kalau ada yang mana-mana mungkin tak dapat kemudian hari, mungkin telah pun mula standby untuk marah atau sebagainya. Tetapi saya rasa kenapa pucuk pimpinan membuat keputusan seperti itu?
Kita sudah ada track record. Betul. Bukan saja Melaka. Begitu juga di Johor. Pun ramai muka-muka baru. 82% di Johor. Bayangkan. Dan kita menang besar. Melaka dan Johor. Jadi ramuan ini kalau difikirkan oleh pihak Barisan Nasional Pusat untuk diteruskan pada PRU15 ni, saya amat berharap agar semua, bukanlah kita kata daripada orang lama ni saja marah dan sebagainya, tetapi tidak. Saya harap kita semua akan berlapang dada dan bekerja untuk memenangkan Barisan Nasional. Kalau kita lihat sebenarnya bila isu ni, yalah kita cerita mungkin ada yang takut kalau kena sabotaj dan sebagainya. Sebenarnya zaman, kita balik kepada zaman Khulafa' Rashidin dulu. Ketika itu baginda Rasulullah SAW telah wafat. Jadi Saidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah, baginda menukar. Saidina Umar menukar panglima perang ketika itu dengan Saidina Khalid Abdul Walid. Dia ditukarkan dengan kalau tak silap saya Saidina Abu Ubaidillah. Ditukar Abu Ubaidah. Bila ditukar kepada Abu Ubaidah, memang ada juga cakap-cakap ketika itu yang antara dia sahabat-sahabat jadi marah. Kenapa Umar ni dia tukarkan panglima perang pada ketika sekarang ni? Kenapa ditukarkan? Tetapi pada ketika itu iman yang ada para sahabat amat tinggi. Mereka tidak sabotaj peperangan itu ataupun tidak lari daripada medan perang. Dengan yang baru itu dia tetap berlawan dan sampai menang. Dan ambil pula iktibar daripada Khalid bin Al-Walid. Saidina Khalid ini bukan saja ditukarkan satu kali. Ketika dia menjadi gubernur Syria pun, dia ditukarkan sekali lagi. Oleh orang yang sama, Saidina Umar. Saidina Umar ketika itu menukarkan Saidina Khalid bin Al-Walid daripada gubernur. Malah bukan saja Saidina Khalid ni tadi tidak memberontak apabila diturunkan pangkat daripada gubernur. Malah bila dia wafat, Saidina Khalid ni memberi pula Saidina Umar supaya menjadi dia punya yang menguruskan urusan harta pusakanya. Begitu sekali kepercayaan. Dia wasiat begitu Ya. Begitu sekali kepercayaan para sahabat ketika itu. Jadi kalau kita ambil dari konteks Islam, saya bercakap kadang-kadang mengatakan dia bolehlah dari YB. Bukan kerana itu. Saya amat berharap kepada semua ahli-ahli parti, inilah masa dia untuk kita bergerak seiring bersama. Supaya kita, yang paling penting adalah Barisan Nasional kembali menang dengan dominan pada PRU15 kali ini. Wabi, kita tahu bila parti meletakkan muka-muka baru ini, tentulah dia ada sebab dan musabab. Dan kalau kita lihat perubahan trend pengundian di Melaka dan Johor, adakah dengan strategi sekali lagi meletakkan muka baru ini, dia akan membuahkan hasil bagi Barisan Nasional pada pandangan YB? Datuk, sekali lagi saya rasa yang ini kita mesti yakin dengan pemimpin kita. Pada saya apa yang telah Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO ketengahkan selalunya apabila beliau mengatakan kriteria calon itu adalah daripada wali. Tetapi yang lebih indahnya, acap kali walaupun kami di dalam Majlis Kerja Tertinggi pun sentiasa diberitahu yang beliau akan berbincang tentang calon ni bersama top 5, bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bersama Timbalan Presiden. Sentiasa ada perkataan kebersamaan. Jadi ini bukan diputuskan oleh Presiden seorang. Jadi tentunya apabila 5 orang yang utama berbincang, ada Biro Politik, ada Jawatan Kuasa Pengurusan, ada War Room, mereka mesti telah buat kajian. Betul. Setempat ini bagaimana nak menang, siapa calon yang sesuai, adakah daripada mana, dan kalau ditakdirkan akhirnya mengatakan di situ yang boleh menang itu adalah muka baru. Bukan orang muda saja. Saya bercerita tentang muka baru. Betul, muka baru. Kalau kami di Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof pun sebenarnya muka baru. Walaupun ketika saya ingat selalu dalam konteks negeri Melaka. Yes, dia selalu bergurau dengan saya. Rais dia sampai umur 61 tahun baru dapat jadi calon. Kau sabarlah, dia cakap. Betul. Tetapi bila saya fikirkan, betul. Apabila rezekinya sampai umur 61 tahun baru menjadi calon dan akhirnya menang pilihan raya. Betul. Jadi saya nampak tidak ada istilah muka baru itu mesti orang muda. Muda betul. Tetapi dalam masa yang sama, kalau ada tempat itu orang yang menang itu selayaknya berusia 61 tahun pun, kalau parti letakkan dia, wajib untuk orang muda sokong sama.
Tetapi hari ini yang saya lihat, kadang-kadang kita ni lebih kepada dimomokkan dengan isu-isu yang sebenarnya tidak ada. Tetapi sepatutnya fokus utama kita adalah kepada parti musuh itu sendiri. Sekarang ini Pakatan Harapan. Mereka pun berantakan. Betul. Macam baru-baru ni kita baru saja dengar audio yang tular. Mungkin itu Fizi Ramli. Bercerita tentang DAP. Sebenarnya DAP ini memang selalu perkudakan orang Melayu dan sebagainya. Ini audio yang tular saya dapat dengar tadi daripada rakaman yang tular daripada Facebook Datuk Seri Najib. Jadi saya tengok, saya dengar tu. Jadi ini semua sebenarnya sepatutnya kita jadikan sebagai satu modal. Bayangkan mereka pun berantakan. Betul. Kalau kita bersatu padu, tak kira siapa pun calon yang akhirnya parti putuskan, insya-Allah sama ada ia muka baru ataupun orang baru datang daripada orang muda, wanita, pemuda, puteri pun, yang pentingnya semua sokong, pasti kita boleh. Pemilihan parti kita jauh lebih baik daripada PKR kan? Babi? Jauh. Kita boleh tengok disiplin parti kita itu bagaimana sebenarnya. Dah jaranglah saya dengar, mungkin hampir tidak ada baling kerusi di dalam pemilihan UMNO, baik dari cawangan sampailah ke pusat. Pengalaman saya selama 21 bulan sebagai Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, tidak pernah saya dengar Datuk satu pun mesyuarat pemuda bergaduh sampai baling-baling kursi. Berbanding dengan parti PKR, bukan satu, bukan dua, banyak yang bergaduh sampai begitu sekali. Sampai buat laporan polis sana sini. Ya, kan? sangat betul. Dan Wabi juga merupakan pemimpin muda yang telah pun mendapat tempat di negeri Melaka dan saya kira juga terlibat di peringkat pusat sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO yang dilantik oleh Presiden. Ini merupakan satu orang kata penghormatan kepada pimpinan muda. Bagaimana Datuk Wabi melihat parti dalam memberikan ruang kepada anak-anak muda pada ketika ini? Bagaimana Wabi melihat peranan dan juga pelibatan yang diberikan kepada anak muda, termasuk Syarif Hamdan, Ketua Penangan dan sebagainya? Bagaimana Wabi melihat trend ini? Adakah ianya baik untuk parti? Saya sebenarnya mungkin boleh mengimbau sedikit kenangan ketika saya bertanding Expo Gerakan Pemuda UMNO Malaysia pada penggalian lalu ini, memang kita dalam keadaan pembangkang. Betul. Pun begitu ramai juga calon yang bertanding. Alhamdulillah saya menang ketika itu. Selepas itu diberi peluang oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi selaku Ketua Pemuda menjawat jawatan Bendahari Setiausaha. Dan akhirnya secara tiba-tiba Datuk Seri Presiden mengambil saya pula menjadi Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dalam waktu yang sama, saya dapat lihat bukan saja saya seorang. Ketua Penerangan UMNO lebih muda daripada saya. Betul. Syarif Hamdan. Betul. Di dalam itu juga kita ada YB Dira yang menang bertanding. Betul. Pun seusia dengan saya. Selepas itu datang YB Rizam, Ketua Pemuda Negeri Selangor, masih pemuda lagi. Jadi ramai sebenarnya yang diberi peluang pada zaman waktu ketika ini, iaitu contoh macam Datuk Razlan, Datuk Arman, Datuk Nurul Along Puteri. Jadi pada saya, kita pula kena lihat. Dalam tempoh kami semua ini menjawat jawatan sebenarnya dalam keadaan UMNO kalah asalnya. Tetapi kuasa Allah jugalah dengan takdir dia, kita jadi kerajaan. Bermula dengan 14 bulan Perikatan Nasional sehinggalah akhirnya UMNO kembali menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat dekat sini, formula itu berjaya. Formula itu menunjukkan parti UMNO ini sentiasa berada di dalam landasan yang betul untuk meremajakan parti. Cuma kita tidak buat secara sembrono. Kita tidak seperti setengah-setengah parti mengambil seorang pemuda yang memang tak pernah bekerja sebagai apa-apa. Tak pernah ada pengalaman. Pernah jadi fellow, saya dengar mungkin di kementerian mana entah, saya tak berapa ingat lah. Lepas tu tiba-tiba terus diambil sampai menjadi menteri. Menteri penuh kan? Menteri penuh. Jadi apa sahaja yang dia buat. Jadi sibuk kata orang kluster mahkamah dan sebagainya. Jadi dia pula bagaimana? Bukankah dia pun ada kes mahkamah? Betul. Yang besok mungkinnya akan keluar keputusannya masa bila ke, kita pun tak tahu. Tetapi maksud dia bukannya kita parti UMNO ni tidak buat secara sembrono. Betul. Kita ada hierarki, kita ada landasan yang betul, dan bila tiba waktu dia, nah kau ambil. Duduk
belajar, kerja dan sebagainya. Begitu juga saya bersyukur diberi peluang menjawat jawatan sebagai Exco Pendidikan dan Teknologi Telekomunikasi di Negeri Melaka. Saya pun tidak sangka ini adalah ruang dan peluang yang diberikan oleh Yang Amat Ketua Menteri dan Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, juga peringkat atasan parti, untuk saya mewakili sebenarnya anak-anak muda. Boleh buat kerja ke tak? Kita bagi peluang. Jadi saya memikul amanah yang berat untuk pastikan yang, ya betul, anak muda sebenarnya boleh bekerja. Tetapi saya tidak tahu nilai itu adalah mestilah rakyat dan di kawasan saya juga yang akan tentukan. Kerana itulah saya bukan menidakkan macam Syed Saddiq ataupun daripada Parti Moden. Bukan. Sekarang ini saya dengar-dengar mereka akan bersama dengan PH dan sekarang menuntut 10-12 kerusi. Saya ingin orang-orang muda di luar sana, yang mana tempat muda bertanding, kita fikirkan. Adakah wakil rakyat muda ini betul-betul boleh mewakili mereka di kawasan itu sendiri? Jangan hari bagi undi hanya kerana, oh, kita marah. Kita bagilah undi kepada dia. Nanti 5 tahun, siapa yang susah? Masyarakat kampung yang berada di situ sendiri yang mempunyai masalah. Kerana dengan 10-12 kerusi, adalah mustahil muda ini boleh menjadi satu yang boleh membuat keputusan yang besar. Jadi saya fikir, saya amat berharap rakan-rakan saya, orang muda di luar sana, boleh mencari yang apa yang kita sebutkan sebagai kestabilan itu dahulu. Wabi, kita tahu pada PRU 14 yang lalu di Melaka, Barisan Nasional menang 2 kerusi, iaitu kerusi Parlimen Jasin dan juga kerusi Parlimen Masjid Tanah. Tetapi kerusi Parlimen Masjid Tanah ni yang berhormat Mas Mati telah pun melompat ke Parti Bersatu PBBM. Apa juga sebab kita pun tahu. Tapi apa yang saya nak YB perkatakan ataupun YB beri pandangan, adakah kita mampu mengekalkan 2 kerusi ini ataupun sebenarnya kita berupaya untuk lebih kerusi di Melaka pada PRU 14 ni? PRU 15 ni. Sebenarnya Datuk, saya sangat optimis kita boleh lebih daripada itu. Tempoh hari mungkin atas faktor yalah ada tsunami, orang kata pasal tsunami wave. Sebenarnya saya adalah antara orang-orang yang sebenarnya jarang menyalahkan rakyat. Betul. Saya takkan sesekali menyalahkan rakyat atas pilihan mereka pada PRU 14 yang lalu. Kerana ada orang sebut macam cash is king dan sebagainya. Sebenarnya saya selalu cakap sebenarnya actually rakyat is the king. Dia yang sebenarnya. Jadi ketika itu pilihannya adalah PH contohnya. Jadi tetapi saya rasa mereka sendiri dah mungkin lihat. Mereka nak bagi peluang, ya, mereka betul. nak cuba, betul. Apa saja yang mereka buat ketika itu, saya yakin tuan punya badan yang memangkah dah tahu dah. Betul. Tetapi pada PRU yang akan datang ni, saya tak yakin semua daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai lapisan masyarakat, baik daripada pelajar sehinggalah kepada golongan yang peniaga, akan memperjudikan nasib anak bangsa lagi kali ini. Kerana apa? Kerana kita dah lihat, siapa sangka ada pandemik datang selepas PRU 14? Tak ada orang sangka. Betul. Tiba-tiba datang. Hit. Orang hilang kerja, orang hilang masalah yang datang bukan main banyak lagi. Negara kita dikunci, di lockdown, tak boleh pergi mana, semua kena duduk rumah, seluruh dunia macam-macam. Jadi kita perlukan pimpinan yang betul-betul berpengalaman. Pemimpin yang betul-betul boleh membawa keluar masalah negara ketika itu daripada kancah yang berlaku ketika itu. Kalaulah saya rasa PH masih lagi memimpin ketika era pandemik tu, saya tidak tahu apa akan jadi pada negara kita. Kerana ketika 22 bulan mereka memerintah pun, pelbagai-bagai onak dan duri yang mereka lakukan, jual harta, macam-macam lah kita tengok. Saya pun rasa macam semua orang pun ulas benda yang sama. Keberburukan Pakatan Harapan ni. Selepas itu kita passing sekejap kepada Perikatan Nasional ni. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin. Tak mampu. Jadi kita memerlukan mereka yang betul-betul pengalaman. Pasal ini semua, takdir Allah ketika tu datang. Kita dihit dengan pandemik yang seluruh dunia kena. Bayangkan kalau akhirnya ketika itu UMNO Barisan Nasional kita tidak take over balik. Memang kita tidak sempurna. Betul. Sudah tentu akan ada masalah yang datang. Tetapi masalah-masalah ini, kalau diberi masa,
kita akan boleh selesaikan. Betul. Dengan pengalaman yang ada. Dengan track record yang pasukan yang begitu baik dan sebagainya. Ya, betul. Jadi saya yakin dan percaya pada PRU15 ini jangan kenang nasib kita sekarang. Kita mungkin dah pun lepas lah. Katalah mungkin saya dah berusia 38 tahun. Mungkin Datuk pun masih usia muda. Tetapi yang kita fikir anak-anak kita. Apa nasib mereka kalau dia tak ni? Kita dalam keadaan sekarang bukan saja nak bicara tentang nasib orang Melayu. Kita juga memikirkan tentang semua nasib anak bangsa yang berada di dalam bumi Malaysia yang bertuah ni. Kerana itu formula yang terbaik adalah Barisan Nasional. Kita telah terbukti berpuluh tahun. Jadi kestabilan dan kemakmuran ini, inilah dia. Dengan sesuatu yang stabil, barulah datang kemakmuran. Wabi, kita tahu bukan saja di Masjid Tanah, banyak juga di kawasan-kawasan parlimen selepas PRU14 kita lihat ada calon-calon yang telah memenangi kerusi melalui Parti Barisan Nasional yang melompat keluar menyertai Parti Bersatu, menyertai Pakatan Harapan. Dan kemudian kita tahu selepas berlakunya keruntuhan kerajaan Pakatan Harapan, ada pula YB daripada PKR yang melompat masuk. Jadi kita lihat budaya lompat ini yang sebahagian rakyat menggelar mereka ni sebagai katak politik, dan ada yang lebih kasar memanggil mereka ni sebagai pengkhianat. Jadi bagaimana YB melihat nasib mereka pada PRU ke-15 ni? Bagaimana trend di bawah dan macam saya katakan tadi, Datuk, saya nampak macam kita Melaka tempoh hari, kita sebenarnya menang 2 kursi. Tetapi Masjid Tanah tu lompat. Bila lompat, kita tak nak ulas lah dia lompat tu sebab apa sebab apa kan. Dibiarkan. Yes. Tetapi dia bila melompat tu saja seolah-olah macam dah suci. Mana boleh? Kita gentleman lah. Dah bertanding atas Parti Barisan Nasional. Menang. Kalau kena jadi pembangkang, jadilah pembangkang. Tetapi lompat. Bila lompat sampai dapat jadi timbalan menteri dan sebagainya. Bayangkan. Lepas tu macam tidak pernah ada salah. Label orang sana sini. Walhal pekong sendiri belum tahu. Jadi yang saya nampak sekarang, itu baru satu ahli parlimen yang sebenarnya datang daripada kita. Sedangkan ada banyak lagi. Jadi saya nampak rentetan mereka ini lama. Daripada sebelum ni pun ada yang konon-konon ura-ura nak patah balik. Nak keluar balik, nak masuk balik. Jadi memang saya tak adalah nak melabel. Tetapi kalau gelaran-gelaran yang diberikan itu memang betul lah. Sebab memang itu selayaknya kepada mereka. Sebab meninggalkan bahtera ketika kita sedang berperang, apa lagi label yang boleh adakan? Mampu tak mereka ini menang pada PRU15? Saya tak nampak. Saya tak nampak. Kerana apa? Contoh kita bagi. Takkanlah orang Masjid Tanah nak bagi sekali lagi kepada Mas MNT. Walaupun dia datang sekarang dengan tiket Perikatan Nasional, saya sebagai orang Melaka, kalaulah orang Masjid Tanah bagi kepada Mas MNT, saya cakap macam ni. Ditakdirkan memang Perikatan Nasional kalah. Orang bagi undi dah kepada Mas MNT. Selepas itu tiba-tiba Perikatan Nasional menang di Masjid Tanah. Tetapi di peringkat pusat dia kalah. Dia lompat balik datang ke parti yang menang tu. Sebab DNA katak tu ada pada dia. Dia menang di Masjid Tanah, tetapi Perikatan Nasional kalah di pusat. Dia akan cari jalan macam mana nak lompat pula di pusat. Jadi ini semua, mereka ini jangan diberi peluang langsung. Kerana apa? Kalau rakyat mengundi mereka, maknanya kita bagi blessing kepada dia untuk terus melompat. Dia bertanding pada PRU Melaka itu lagi, Ya, betul. Dan kalah di tangan Datuk Seri Rauf. Saya tak nampak keperluan untuk bagi. Walaupun kita dah ada akta lompat parti, memang kita telah pun buat semua. Di Melaka pun kita dah selesai di Dewan Undangan Negeri semua. Tetapi, yang saya rasa lah, Datuk, Yes. katak akan sentiasa cari jalan macam mana nak lompat. Ada je akal Ada je akal dia. Macam mana dia nak lompat tu je kita tak tahu. Jadi, cara mudah bagaimana, bukanlah kita kata ni, tamatkan riwayat politik katak-katak ni. Dan saya pun melihat jangkaan saya lihat sentimen di bawah ni, saya duk baca dalam media sosial baby. Memang nampak satu macam tentangan. Ramai saya baca yang memang mereka kata inilah masa nak merehatkan kata-kata politik. Betul. Seluruh negara ni ramai ni kata-kata politik. Dan saya rasa diorang pun dah mula rasa gelisah bila baca sentimen-sentimen semasa. Babi, kita akan pada 19 hari bulan 11 ini, PRU15. Dan saya pasti dan yakin rakyat akan turun mengundi untuk membuat pilihan. Ada pesanan kepada pengundi-pengundi yang bakal turun pada
19 hari bulan 11 nanti? Saya sebenarnya mewakili orang-orang Melaka dan menyeru kepada bukan saja rakyat negeri Melaka, malah di seluruh Malaysia. Saya harap sangat bagilah peluang kembali kepada Barisan Nasional untuk kami buktikan yang kami akan membawa kestabilan kepada negara kita Malaysia ini, dan seterusnya insya-Allah dengan izin Allah kemakmuran itu akan datang apabila kita mempunyai satu kerajaan yang stabil. Jadi dengan track record yang dimiliki oleh Parti Barisan Nasional ini, yakin dan percayalah kalau diberi mandat oleh rakyat yang saya kata tadi is the king. Betul. Pada 19 hari bulan ini, saya yakin dan percaya Barisan Nasional akan terus dapat memacu negara untuk bawa lagi negara kita supaya kita boleh menjadi satu negara yang aman dan makmur, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Rais Yassin kerana bersama kita pada malam ini, dan kita berjumpa lagi dalam bicara nasional dalam tajuk-tajuk yang lain. Kita berada dalam tempoh pilihan raya 15 yang saya tahu di luar sana ramai yang sebenarnya menanti-nantikan pelbagai kupasan-kupasan isu-isu semasa. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.